السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi bersempena dengan bulan Syawal yang mulia ni, jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan amalan-amalan yang kita usahakan di dalam bulan Syawal ini juga. Jadi alhamdulillah, kita dah sampai pada perawi yang ke-7 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Pertama yang kita dah bincangkan ialah riwayat hidup Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Yang kedua ialah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Yang ketiga ialah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Yang keempat ialah Sayyidina Abu Darda. Yang kelima ialah Sayyidina Abdullah ibn Umar. Yang keenam ialah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dari hari ini insyaAllah kita sambung sahabat ke-7 yang meriwayatkan hadis fadilat menghimpunkan 40 hadis untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Anas bin Malik, dia dilahirkan semasa umur Nabi SAW 44 tahun. Maknanya 10 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi semasa Nabi SAW berhijrah ke Madinah, umur Sayyidina Anas ibn Malik ialah 10 tahun. Dan semasa Nabi SAW meninggal dunia, jadi kita maklumlah umurnya ialah 20 tahun. Kemudian dia meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah dengan umur yang diriwayatkan iaitu sebanyak 103 tahun. Maknanya antara sahabat Nabi SAW yang panjang umurnya. Jadi dia sempat bersama-sama dengan Nabi SAW selama 10 tahun berkhidmat kepada baginda SAW. Dari lafaz Anas, dari segi bahasa dia bermakna kemesraan. Maksud lafaz Anas, sekiranya kita tadi ingin menamakan seseorang dengan lafaz Anas, maka dia membawa maksud kemesraan. Maknanya sesuatu yang apabila kita berada bersama-sama dengan dia, kita akan berasa gembira. Jadi Anas ibn Malik ibn Nadr daripada Qabilah Khazraj dan daripada golongan Al-Ansar, merupakan orang yang digelar sebagai khadimu Rasulullah. Maksudnya dia ialah khadam kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia sendiri dia menamakan dirinya sebagai khadam Rasulullah SAW, dan dia amat gembira dengan gelaran tersebut.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Abu Hamzah. Maksud kita maklum, nama ataupun kata nama isim tadi, itulah nama yang diberikan semasa seseorang tadi lahir. Tetapi disunatkan di dalam agama Islam, kan, setiap orang tadi mempunyai kunyah. Maksud nama panggilan. Jadi nama panggilan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya ialah Abu Hamzah. Jadi ibunya bernama Ummu Sulaim bintu Milhan. Dan Imam Ali ibn Madini berkata nama ibunya Ummu Sulaim itu ialah panggilan. Namanya ialah Mulaikah bintu Milhan. Jadi daripada segi fizikal ataupun Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan, masa satu ketika ibunya datang, masa apabila Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, maka ibunya datang, maksudnya Ummu Sulaim, dia memegang tangan Sayyidina Anas bin Malik, lalu dia tadi membawa Anas kepada Rasulullah SAW. Maksud dalam riwayat mengatakan, ibunya berkata, wahai Rasulullah SAW, kesemua ahli Madinah datang membawa hadiah kepadamu, dan datang membawa makanan, membawa kurniaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunya berkata, kami keluarga yang tidak mempunyai apa-apa untuk kami hadiahkan kepadamu. Tetapi wahai Rasulullah SAW, ni ibunya berkata, Haza Anasun ghulamun labibun katib. Dia kata, wahai Rasulullah, ini ialah anakku yang bernama Anas. Dia ialah seorang pemuda, labibun, maksudnya yang amat cerdik, katibun, yang boleh menulis, yakhdumuka, yang akan berkhidmat kepada kamu. Qala faqabilani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima daku untuk berkhidmat kepadanya. Jadi daripada perbuatan ibu kepada Sayyidina Anas, iaitu Sayyidatina Ummu Sulaim, maksudnya kita dapat beberapa pengajaran. Pertama ni ialah dari kalangan anak yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, mestilah ada salah seorang yang kita niatkan agar anak tersebut berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak yang nak berkhidmat kepada agama Allah, kan, sama ada mendalami, dengan cara mendalami ilmu agama, dengan cara menghafal Al-Quran, ataupun dengan cara berkhidmat kepada ulama-ulama, berkhidmat kepada guru-guru agama. Anak tersebut tadi mestilah dia mempunyai sifat yang dinyatakan oleh ibu Anas tadi. Maksudnya ibu Anas berkata, anakku ni dia ialah ghulamun labibun. Dia ialah seorang pemuda labibun yang jenis, yang amat cerdik, katibun, dan dia boleh menulis. Maksudnya di zaman itu amat kurang kemahiran menulis di kalangan pemuda-pemuda di Madinah. Jadi sesiapa yang boleh menulis tu menunjukkan kepada orang tersebut amat cerdik. Jadi ibunya mengetahui kan bahawa anaknya tadi amat cerdik. Maka kecerdikan tadilah yang menjadi syarat untuk mendalami ilmu agama. Jadi apabila ibunya menjadikan anaknya, maksudnya memilih anaknya yang amat cerdik, jadi untuk mempelajari ilmu agama, jadi lahirlah seorang imam yang agung, lahirlah seorang sahabat yang agung, iaitu Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis Rasulullah SAW. Jadi itulah pengajaran kepada kita, kan, ibu bapa pada hari ini. Maksudnya sekiranya kita ada anak, kan, maka anak yang paling cerdik itulah, kan, anak yang paling pintar tadi, yang kita hantarkan mereka tadi mendalami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu barulah ilmu agama tadi terpelihara. Yang kerana kita maklum salah satu syarat untuk mendalami ilmu agama, dia mestilah dimulakan dengan zakaun, kan, maksudnya kecerdikan. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kan, dia sentiasa mewarnakan, maksudnya rambutnya, maksudnya apabila rambutnya sudah menjadi putih, dia mewarnakan rambutnya dengan dengan al-hinna, maksudnya dengan inai. Dan dia tadi mempunyai rambut yang panjang, kan, maksudnya, dan dia buat rambut tersebut dalam bentuk tocang. Dan apabila dia nak memotong tocang tersebut pada satu ketika, maka ibunya melarangnya. Ibunya berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai
rambut yang panjang. Dan Nabi Muhammad SAW bergurau dengan Sayyidina Anas dan Nabi memanggilnya ya zal udhunaini, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Kan maksudnya telinganya dan dia ada satu lagi rambut kan di sebelah telinganya, jadi Nabi memanggilnya wahai orang yang mempunyai dua telinga. Dan dia mempunyai cincin yang diukir di atasnya gambar singa. Dan dia tadi mengikat giginya dengan emas. Dan dia memakai pakaian dan dia tadi berserban. Dan daripada sahabat Al-Bunani dia berkata, sesungguhnya Sayyidina Anas ialah manusia yang tidak menolak minyak wangi. Ya, maksudnya kita dah beberapa orang sahabat yang kita baca tadi, maka kita dapati semua sahabat-sahabat Nabi SAW amat mementingkan wangi-wangian pada diri mereka, kan, terutamanya untuk menyambut tetamu-tetamu yang datang. Dan Sayyidina Anas berkata, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan kepada kami waktu untuk memotong misai dan untuk memotong kuku dan mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu ari-ari. Nabi SAW telah berpesan kepadaku, dia kata, agar kami tidak meninggalkan perbuatan tersebut melebihi 40 hari. Dan itu perbuatan zahir daripada Sayyidina Anas. Dan salah satu lagi yang diriwayatkan oleh Ziyad An-Numairi, dia berkata datang pembaca-pembaca Al-Quran kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Anas berkata, Iqra', bacalah Al-Quran. Kemudian mereka yang datang tadi ingin membentangkan bacaan mereka kepada sahabat Nabi yang agung, Sayyidina Anas bin Malik. Jadi apabila mereka membaca, kan, kemudian mereka tadi membaca dengan suara yang amat kuat, dengan suara yang mungkin tak digemari oleh Sayyidina Anas, maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengangkat kain daripada mukanya. Maksudnya Sayyidina Anas, maksudnya kalau dia duduk, dia akan ada kain. Maksudnya kain yang berwarna hitam yang menutup mukanya macam ni. Maksudnya kainnya akan turun ke bawah dan menutup mukanya. Jadi apabila dia mendengar bacaan yang tidak, cara membaca Al-Quran tadi, yang tidak dia gemari, maka dia tadi mengangkat kainnya. Kemudian dia berkata, ma hadza, ma hadza, ma hadza, ma hakadha kanu yaf'alun. Maksudnya Sayyidina Anas berkata, bukan begini, dia kata. Bukan begini yang dibuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Maknanya sahabat-sahabat membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah ialah bacaan yang khusyuk, kan, bacaan yang dalam bentuk kesedihan. Mereka tadi membaca Al-Quran. Maksudnya mereka bukan semata-mata membaca dengan melagu-lagukan. Dan itu yang ditegur oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat ini dia mengatakan, wa kana idza ra'a syai'an yunkiruhu kashafa al-khirqata an wajhihi. Maksudnya Sayyidina Anas, kan, apabila dia melihat sesuatu yang dia tadi tidak suka, maksudnya yang dia engkari, maka dia akan membuka kain daripada mukanya. Jadi kita maklum, ini adalah salah satu daripada perbuatan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka tadi mempunyai kain untuk menutup kepala mereka agar mereka tadi tidak melihat kepada dunia. Maksudnya inilah salah satu daripada sunnah sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kan, meletakkan kain di atas kepala, dan apabila mereka keluar daripada rumah, kain tidak akan menutup bahagian matanya. Jadi matanya akan memandang ke bawah kepada tujuan yang ingin dia pergi tadi. Dan seterusnya, yang perkara yang kita nak bincangkan, mengapakah dia tadi dinamakan dengan Anas. Maksudnya lima summiya Anasan. Maksudnya Anas ni ataupun nama Anas yang diberikan kepadanya, nama tu berasal daripada nama pakciknya. Maksudnya pakcik yang bernama Anas ibn Nadr. Maksudnya adik-beradik kepada bapanya. Itulah sebenar nama tadi diambil. Jadi Anas bin Malik berkata, Ammi Anas bin Nadri summitu bihi. Maksudnya pakcikku yang bernama Anas bin Nadr, daku dinamakan dengan nama Anas bersempena dengan nama pakcikku. Dan pakcik ini tadi ialah salah seorang yang syahid, kan, pada ketika perang Uhud pada tahun 3 Hijrah, mati dibunuh di atas tangan Sufyan ibn Uwaif. Dari pakcik dia ni, dia mempunyai satu kisah. Maksudnya pakcik kepada Anas bin Malik ni, dia mempunyai satu kisah yang amat berfaedah untuk kita dengar, iaitu saya nak pakcik ni, iaitu Anas ibn Nadr, ditakdirkan untuk tidak bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Maksudnya kita maklum, kan, peperangan Badar yang berlaku
dia asalnya ialah untuk mengejar rombongan perniagaan. Jadi maka Nabi berkata, siapa yang bersedia maka keluarlah bersama-sama aku. Jadi ramai sahabat yang tidak pergi bersama-sama Nabi. Sebab itulah bilangan ahli Badar hanya seramai 300 orang lebih sahaja. Jadi ramai sahabat-sahabat yang tidak pergi kerana mereka tidak menjangkakan akan berlaku peperangan. Jadi antara sahabat-sahabat yang tidak hadir dalam peperangan Badar ialah pakcik kepada Sayyidina Anas ni, iaitu Anas ibn Nadir. Jadi dia berkata, pakcik ni dia berkata, aku tidak ditakdirkan untuk bersama-sama dengan peperangan pertama yang dihadiri oleh Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin. Kemudian dia berkata, sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan daku untuk menghadiri satu peperangan, nescaya Allah Ta'ala akan melihat apa yang aku mampu lakukan. Maksudnya dia kata, sekiranya Allah Ta'ala pilih aku untuk berperang bersama-sama Nabi, aku akan berperang bersungguh-sungguh kan, untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Jadi apabila berlaku peperangan yang seterusnya, iaitu perang Uhud, maksudnya perang kedua kan, perang yang berlaku selepas perang Badar tadi, maksudnya kita maklum semasa perang Uhud tadi berlaku satu ujian yang amat berat. Maksudnya syaitan menjerit mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh. Maka umat Islam tadi berselerak kan, ada yang naik ke atas bukit, ada yang berpatah balik ke Madinah. Jadi apabila berlaku keadaan sedemikian, maka pakcik kepada Sayyidina Anas bin Malik ni, dia berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula wa a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Maksudnya dia berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mempunyai kaitan. Maksud aku tidak mempercayai dan aku menentang kesemua akidah yang dibawa oleh orang-orang musyrikin yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'tadhiru ilaika, dan aku memohon kepadamu keampunan wahai Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang mereka lakukan. Maksudnya apabila dia melihat umat Islam tadi berpecah, maka dia kata, wahai Allah Subhanahu wa taala, ampunkanlah umat Islam tersebut kerana mereka tadi berpecah. Okay, maksudnya mereka tadi meninggalkan medan peperangan tadi. Kemudian apabila dia dah berkata sedemikian, maka dia pun berjalan kepada musuh dengan pedangnya. Semasa dia sedang berjalan tadi, dia bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'az. Mana Sa'ad bin Mu'az ni salah seorang daripada Ansar kan, yang meninggal dunia pada peperangan Khandaq kan, tahun ke-5 Hijrah. Dan apabila dia melintas bertemu dengan Sa'ad, dia berkata, wahai Sa'ad, demi Allah yang diriku berada di dalamnya, daku menghidupkan bau syurga di bawah bukit Uhud tersebut. Maka wahai bau syurga yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepadanya. Maksudnya dia menjerit, wahai syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang mati syahid. Jadi Sa'ad ibn Mu'az tadi, apabila dia bertemu dengan Rasulullah SAW, kan, maksudnya dia kata, wahai Rasulullah, apa yang dibuat oleh Anas ibn Nadir tadi, famastata'tu. Maksudnya, aku tak mampu, wahai Rasulullah, untuk berperang seperti mana dia tadi berperang. Jadi, apakah yang berlaku selepas Anas bin Nadir tadi bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'az? Maksudnya, dia pergi menghala kepada pihak musuh dan dia berperang. Maksudnya, dia masuk kepada pihak musuh tadi dan menerpa kepada tempat musuh tadi, sehinggalah dia tadi mati syahid. Jadi Sayyidina Anas berkata, fawajadnahu bainal qatla. Maksudnya setelah tamat peperangan, saya menjumpai pakcikku, maksudnya Anas ibn Nadir tadi, dari kalangan orang-orang syahid, dari kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada badannya terdapat 80 kecederaan. Maksud 80 luka yang disebabkan oleh tikaman pedang, yang disebabkan oleh tikaman tombak, dan yang disebabkan oleh anak panah yang berada pada dirinya. Dan kemuncak daripada itu, waqad massalu bihi, maksud tentera musyrikin telah memotong-motong anggota yang berada di wajahnya. Maksudnya memotong telinganya, kan, memotong hidungnya, apa saja mereka boleh buat kerana membalas dendam kepada umat Islam. Jadi Sayyidina Anas berkata, kami tak mengenali pakcikku tadi sehinggalah datang adik-beradik kepada pakciknya tadi, adik-beradik perempuannya, iaitu Ar-Rubai' bintun Nadir. Maksudnya apabila datang Rubai' ibn Nadir ni, dia tengok kepada orang-orang yang telah mati syahid tadi, dia kata, inilah adik-beradikku Anas ibn Nadir. Maksudnya dia mengenali ni daripada jari kan, maksudnya dia tengok daripada jari tangan tadi, dia kata, ini ialah abangku yang telah meninggal dunia. Jadi Sayyidina Anas bin Malik berkata, disebabkan oleh peperangan ataupun apabila
telah wafat sahabat-sahabat Nabi SAW, sebahagian daripada mereka dalam perang Uhud, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran, kan, surah Al-Ahzab. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dari kalangan orang-orang Islam ada manusia-manusia yang benar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada mereka yang telah menyempurnakan tuntutan mereka tersebut dan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sehinggalah kepada akhir ayat tersebut, dan setiap kali Anas berkata, setiap kali kami membaca ayat ini, maka kami akan berkata, sesungguhnya ayat ini turun padanya, maksudnya kepada pakciknya Anas bin Nadhr, wa fi ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya yang mati syahid di dalam perang Uhud. Jadi itulah pakcik kepada Sayyidina Anas yang bersempena dengan pakcik tersebut. Dia dinamakan dengan nama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan seterusnya yang kita nak bincangkan ialah doa Nabi kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi kita maklum tadi, semasa Nabi SAW awal berhijrah ke Madinah, maka ibunya membawanya untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah ibunya tadi membawa kepada Rasulullah SAW, maka dia berkata, wahai Rasulullah, ini ialah Anas, kan, aku hadiahkan kepada kamu sebagai khadam kepadamu. Kemudian ibunya berkata kepada Rasulullah SAW, fad'ullaha lahu, tolonglah doakan kepadanya. Jadi sekarang ni kita faham ada beberapa perkara. Jadi apabila dia minta doa tadi, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma akthir malahu, pertama, wa waladahu, wa atil umrahu, wa ghafirlah. Maksud ada 4 perkara yang Nabi doakan kepadanya. Maksud sekarang ni, ada beberapa perkara yang boleh kita faham. Pertamanya, disunatkan kita meminta doa daripada orang-orang soleh yang kita jumpa, daripada wali-wali Allah yang kita bertemu. Kerana kita maklum doa mereka tadi mustajab. Cuma kita kena faham, apabila kita nak memohon doa daripada mereka, maka kita disunatkan memberikan sesuatu khidmat kepada mereka sebagai balasan ataupun sebagai tanda kita tadi menghargai doa yang akan mereka doakan kepada kita. Jadi itulah yang dibuat oleh ibu kepada Anas bin Malik. Ibu kepada Anas bin Malik, dia tak mempunyai harta untuk diberikan kepada Rasulullah. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, yang aku boleh berikan kepadaku ialah anakku sendiri ni. Aku wakafkan anak ni kepada kamu, wahai Rasulullah. Jadi itulah pemberian khidmat kepada Rasulullah dengan memberikan anak sendiri kepada Rasulullah SAW. Jadi selepas kita tadi memberi khidmat kepada Rasulullah, jadi ibunya yang cerdik tadi baru memohon doa daripada Rasulullah SAW. Jadi barulah doa tadi mustajab, kerana dia berlaku antara dua pihak, kan, satu pihak memberikan khidmat dan satu pihak tadi dan dia mohon doa daripada Rasulullah SAW. Jadi apakah yang Rasulullah doakan kepadanya? Maksud Rasulullah berdoa 4 perkara. Pertama, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkanlah hartanya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik berkata, kebun-kebun orang lain, kan, maksudnya menghasilkan buah sekali setahun, tapi dengan keberkatan doa Nabi Muhammad SAW, maka kebunku mengeluarkan buah setahun sebanyak 2 kali. Kemudian kedua, doa Nabi SAW, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkanlah anak-anaknya, maksudnya zuriatnya. Maka Sayyidina Anas bin Malik berkata, wa kathura waladi, maka anakku jadi ramai, dia kata, sehingga daku menanam daripada anak-anak yang lahir daripada ku ni lebih daripada 100 orang. Maknanya macam ni. Maksudnya Sayyidina Anas ni umurnya panjang, kan, maksudnya umurnya kalau kita kata dia tadi berumah tangga, kan, pada umurnya 20 tahun dia meninggal dunia pada umurnya 100 tahun. Jadi ada 80 tahun setelah dia tadi berumah tangga. Jadi yang didoakan agar umur yang panjang tadi ialah Sayyidina Anas bin Malik. Adapun anak-anaknya sendiri, ada yang anaknya berumur 40 tahun meninggal dunia, 50 tahun meninggal dunia, 60 tahun meninggal dunia. Jadi anak-anaknya meninggal lebih awal daripadanya. Maka Sayyidina Anas bin Malik berkata, aku dah mengebumikan anakku dengan tanganku sendiri ni hampir 100 orang. Maksud anak-anak yang lahir daripada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga,
yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wahai Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umurku sehingga aku tadi berasa amat rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu riwayat yang lain, Sayyidina Anas bin Malik berkata, Allah telah memanjangkan umurku hatta saimtul hayat, sehingga aku dah jemu lagi dah nak hidup kat dunia ni. Dan terakhir sekali, wa ana arjur rabi'ah, aku berharap doa keempat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah doa keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Sayyidina Anas, iaitu waghfir lahu, wahai Allah Subhanahu wa taala ampunkanlah kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan itulah empat doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan kita kan maklum tadi, mengapakah Nabi tadi mendoakan kepada Sayyidina Anas bin Malik? Kerana permintaan daripada ibunya. Permintaan daripada ibunya setelah ibunya menafkahkan anaknya sendiri kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah adab kan kita apabila kita berjumpa dengan orang soleh, kita berilah apa-apa hadiah kepada mereka, kain pelekat ke, kan, atau buah-buahan ke, kita kurniakan kepada mereka, hadiahkan kepada mereka, sumbangan duit kita berikan kepada mereka. Dan apabila kita beri tadi, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka tadi kita minta kan doa daripada mereka, doalah kepada anakku, doalah kepada zuriatku, kerana doa mereka ialah doa yang mustajab. Dari itu doa daripada ibu kepada anaknya, permohonan doa ibu kepada anaknya. Dan yang terakhir sekali, maksudnya Sayyidina Anas sendiri kan radhiyallahu anhu, dia memohon daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, wahai Rasulullah, khuwai dumuka, aku ialah khadammu yang kecil. Dia kata, Anas, isfa' lahu yaumal qiyamah, mohonlah agar berilah syafaat kepadaku pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana fa'ilun, aku akan lakukan. Kemudian Sayyidina Anas berkata, fa aina atlubuka, di manakah aku nak mencarimu di hari akhirat, di hari kiamat ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tempat pertama sekali yang kau nak mencari aku ialah indas sirat, ketika di titian sirat mustaqim. Fa in wajadtani, sekiranya kamu dah berjumpa denganku, maka kamu duduklah denganku. Wa illa fa ana indal mizan, dan sekiranya kamu tak berjumpa denganku pada sirat, maka kamu carilah aku indal mizan, pada tempat timbangan amalan manusia. Fa in wajadtani wa illa, sekiranya kamu dah bertemu denganku, maka kamu duduklah bersama-sama denganku. Wa illa fa ana inda haudi, sekiranya tidak, aku berada di perigiku. La ukhti'u hadhihi salasatal mawadi', maka Nabi berkata, aku tidak akan berada daripada selain daripada tiga tempat ini pada hari kiamat. Jadi itu nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Anas, carilah baginda SAW. Kerana dia tadi berkhidmat kepada Rasulullah SAW di dunia, kan, maka dia dengan kecintaan tadi akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW di akhirat. Dan sebagai penutup ni, kita baca sedikit tentang khidmat Sayyidina Anas kepada Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Anas berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW 10 sinin 10 tahun. Maka Nabi SAW tidak pernah memukulku walau sekalipun. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memakiku walaupun sekalipun. Dan tidak pernah mengherdikku. Dan tidak pernahlah Rasulullah SAW bermasam muka di hadapanku. Dan nasihat pertama yang Nabi wasiatkan kepadaku apabila aku tadi berkhidmat kepada Rasulullah SAW ialah Nabi berkata, ya bunayya uktum sirri takum mu'minan. Kan, wahai anakku, maksud Nabi panggil Anas tadi sebagai anakku, hendaklah kamu tadi menyembunyikan rahsiaku, nescaya kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadi Sayyidina Anas berkata, ibuku dan isteri-isteri Nabi SAW bertanya kepadaku tentang rahsia Rasulullah SAW. Lalu aku tidak memberitahu kepada mereka sedikit pun daripada rahsia Rasulullah SAW selama-lamanya sehinggalah aku meninggal dunia. Dan Sayyidina Anas meriwayatkan satu ketika dia kata Rasulullah SAW mengutusku untuk satu hajat. Jadi aku pun keluar. Jadi kata semasa tengah jalan, tiba-tiba aku dapat melihat
budak-budak sedang bermain di pasar. Jadi dia pun pergi bermain dengan budak-budak tadi sebab dia umurnya baru 10, 11 tahun. Jadi aku tak pergi pun kepada arah tempat yang Nabi SAW arahkan aku pergi. Jadi tengah aku bermain dengan budak-budak tadi, tiba-tiba aku rasa macam ada orang berdiri di belakangku. Kemudian orang tadi memegang bajuku. Maka aku tadi berpaling. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW sedang tersenyum. Maka Nabi berkata, Ya Unais, kan wahai Anas, Adhahabta ila haythu amartuk. Kamu dah pergi ke kepada tempat yang aku arahkan kamu? Jadi Sayyidina Anas berkata, aku pun menggelabah, dia kata. Jadi aku berkata, baik-baik Rasulullah, baik, aku akan pergi sekarang juga. Jadi pada ketika itu Rasulullah pun mengarahkan dia tadi pergi untuk menunaikan hajatnya. Jadi dengan sebab itulah Sayyidina Anas berkata, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun, dia kata. Tidak pernah kan Rasulullah SAW berkata kepadaku terhadap satu perkara yang aku dah buat. Maksudnya apa saja yang aku dah buat, Nabi tak pernah tanya, kenapa kamu buat macam ni? Maksud Nabi tak ada pertikai apa yang dibuat oleh Anas. Sama ada dia angkat air ke, ataupun bawa barang ke, ataupun beli sesuatu barang ke. Nabi tak kata, kenapa kamu buat macam ni? Dan Nabi juga tak pernah berkata kepada Sayyidina Anas, sekiranya dia terlupa untuk membuat sesuatu perkara, Nabi tak pernah kata, 5 tarak tahu. Kenapa kamu meninggalkan perkara tersebut? Dan sebagai penutupnya yang perlu sekali, yang perlu kita faham ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu berkata, khadamtuhu nahwan min 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun, dia kata. Sama ada Nabi tadi musafir ataupun Nabi tadi berada di bandar Madinah. Cuma dia kata, illa kanat khidmatuhu ilayya aksara min khidmati lahu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Sayyidina Anas berkata, aku memanglah namaku khadam kepada Rasulullah SAW. Tetapi dia kata, khidmat Nabi Muhammad SAW ilayya kepada diriku aksara min khidmati lahu. Lebih banyak daripada khidmat aku sendiri kepada Rasulullah SAW. Ini satu sudut yang maksudnya yang nak kita faham. Maksudnya memanglah sememangnya Sayyidina Anas tadi dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW akan memuliakan Sayyidina Anas bin Malik ataupun berkhidmat kepada Anas. Berkhidmat tadi maksudnya Nabi SAW belikan baju kepada dia. Kan Rasulullah tadi berikan makanan kepada dia. Rasulullah tadi mengajar kepada dia. Kan Rasulullah tadi mengejutkannya. Maksud Rasulullah membimbingnya, mendidiknya. Jadi Sayyidina Anas kata, asalnya aku yang nak kena berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi bila aku duduk 10 tahun dengan Rasulullah, aku dapat melihat Rasulullah tadi yang buat lebih banyak benda kepada diriku. Kan Rasulullah tadi yang lebih banyak menguruskan urusan hidupku daripada aku membantu Rasulullah SAW menguruskan hidup baginda SAW. Maksudnya itulah pengajaran kepada kita lah. Maksudnya memanglah kita tadi mempunyai anak. Kan? Maksudnya anak tadi berkhidmat kepada kita. Kita mempunyai pembantu rumah. Ataupun kita mempunyai sahabat-sahabat yang membantu. Tapi di samping mereka tadi berkhidmat, maka kita kena berkhidmat semula kepada mereka sebagai membalas jasa yang telah mereka tadi lakukan. Dari itu beberapa fasal yang kita boleh bincangkan tentang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan insya-Allah sekiranya Allah izin nanti kita sambung pada fasa-fasa yang seterusnya seperti pengajiannya, periwayatannya, solatnya, haji dan seumpamanya. Wallahu taala alam. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat. Wa tusallimuna biha min jami'il firani wal asqami wal afati wal ahad. وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات تغفر لنا بها جميع الذنوبات وتمحو بها عنا الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي يا الله يا مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi pengajaran dan kefahaman kepada kita daripada riwayat hidup Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sekiranya Allah Ta'ala izin, kita sambung kepada pengajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.